Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong bantu saya maklumkan kepada saya menerusi mesej. Share ramai-ramai. Jika ada gangguan jangan ke mana ya, tunggu sehingga gangguan tamat. Dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin. Baik, ada pihak yang minta saya ulas ya, atau pendapat saya berhubung dengan polemik UMNO DAP ni, di mana kebelakangan ini UMNO, khususnya Ketua Pemuda UMNO asyik bergaduh dengan rakan dia di DAP. Mula-mula isu bakuteh, dia gaduh dengan menteri berkenaan Tiong King Sing, merangkap menteri pelancongan. Dan juga dengan dia gaduh berkenaan dengan isu sekolah vernacular dengan DAP. So saya dah komen berkenaan dengan isu bakuteh dan juga isu sekolah vernacular. Tapi ada yang minta saya atau minta pandangan saya, ya, apakah pandangan saya berhubung dengan sebab benda ni berlaku, adakah DAP UMNO ni akan berpecah dan sebagainya. So jawapan saya mudah. Pandangan saya ya, ini wayang kulit. Ini semua sandiwara wayang kulit. Ini semua rekaan oleh UMNO dan DAP. Tapi ini saya ulang ya, ini pandangan saya ya. Contohnya isu bakuteh. Kau pusing satu Malaysia, tanya mana-mana orang Cina, dia mesti dia boleh pakai otak. It takes common sense for anyone to know. Siapa pun boleh tahu bahawa isu ni sensitif, dan isu ni sepatutnya tidak ditimbulkan oleh seorang menteri Cina, tetapi ianya ditimbulkan. Now, anda perlu faham, Tiong King Sing ni dia bukan menteri DAP, anda perlu faham. Tetapi apa pun, ianya turut melibatkan DAP sebab apabila anda lihat isu bakuteh ni, ianya sekarang melibatkan makanan yang ada di antaranya ada babi. Tiong King Sing pun sudah mengaku. Dia kata tidak hanya isu bak ni, perkataan bak itu tidak hanya merujuk kepada babi. Maknanya dia secara tidak langsung mengaku ianya turut merujuk kepada babi. So sepatutnya benda ni tidak berlaku jika pihak kerajaan menghormati hakikat bahawa ini adalah negara bukan sekular, negara Islam. Agama persekutuan adalah agama Islam, dan majoriti beragama Islam. So benda ni tak patut berlaku. Tetapi ianya berlaku di bawah kepimpinan sebuah kerajaan di mana satu parti komponen utama dalam kerajaan itu, iaitu DAP, terang-terang dalam perlembagaan parti dia ingin negara ini jadi sekular. Dan menjadikan negara Malaysia sekular bermaksud kena buang konsep hak istimewa orang Melayu, kena buang konsep ada agama rasmi, agama persekutuan dan sebagainya. Semua buang kerana pentadbiran sistemnya tidak boleh berpaut pada agama mahupun bangsa. Itulah sekular. So bila anda tubuh kerajaan dengan pihak berkenaan, maka secara automatik anda sedang menggubal dasar dan menentukan hala tuju kerajaan bersama pihak berkenaan. Dan jika anda duduk satu kapal, maknanya anda tidak menolak agenda sekularisme mereka. Pernah sekali seorang pemimpin UMNO minta DAP gugurkan agenda sekularisme, tetapi sebaliknya Zahid atau Presiden UMNO lah yang telah menghentikan permintaan itu dengan memberitahu jika DAP tidak mahu menggugurkan agenda sekularisme, itu pandangan mereka. Maka dia telah menghentikan desakan agar
agenda sekularisme dibuang. Maknanya UMNO sendiri, pemimpin dia sendiri menghentikan desakan agar DAP membuang agenda sekularisme. So bila anda secara tidak langsung tidak ada masalah dengan agenda sekularisme, maka pihak selain daripada yang menganut agama Islam tidak perlu lagi memikirkan, oh ini negara Islam, ini negara majoritinya Islam dan sebagainya. So dalam situasi ini tidak ada masalah jika mereka jadikan bak kutih makanan warisan walaupun ada babi. Faham tak? So UMNO sendiri telah membuang hak dia untuk melawan isu ni. UMNO sendiri sudah tidak ada local standard untuk melawan isu ni. Sama juga dengan isu sekolah vernacular. Awak duduk sekapal untuk mentadbir negara, menentukan dasar negara bersama mereka yang dari dulu lagi sudah hipokrit. DAP hipokrit dari dulu lagi. Dia kata dia nak agenda, dia nak Malaysia untuk semua orang Malaysia, ya, atas menerusi kacamata sekularisme. Maknanya tidak ada hak istimewa, ya, tidak ada agama yang diutamakan, semuanya sama rata. Dan benda ni dia dah perjuangkan dari dulu. So sepatutnya ada satu aliran untuk semua. Itu baru berpadanan dengan agenda DAP. Tetapi babak sekolah, tiba-tiba dia buat cerita lain. Dia nak sekolah Cina untuk orang Cina. Itu tak berpadanan dengan agenda mereka sendiri. Jadi mereka pun dah keliru. Dan anda dah tahu, UMNO dah tahu dari dulu mereka keliru. Dari dulu DAP hipokrit. Tetapi anda duduk sekapai dengan mereka untuk tadbir urus negara, tentukan dasar negara, tanpa terlebih dahulu berbincang dengan mereka apakah benda yang harus diubah, harus DAP buang supaya UMNO boleh kerjasama. Tidak ada perbincangan. So sekali lagi UMNO sudah buang hak dia untuk memperjuangkan isu ni. Dia tidak ada local standard. So bila UMNO tiba-tiba ketua pemuda dia memperjuangkan isu ni, bak kutih, ya, sekolah vernacular, dan tiba-tiba Presiden UMNO diam, kemudian dundang sini, kemudian akhirnya berdamai, UMNO akan hentikan kata-kata dia, DAP akan hentikan, tanpa ada satu penyelesaian. Kalau anda bergaduh, kemudian anda bersetuju untuk berdamai, mesti ada penyelesaian dia. Apa penyelesaian dia? Siapa yang berjaya? Adakah UMNO berjaya dalam perjuangan dia menentang sekolah vernacular atau pengisytiharan bak kutih sebagai makanan warisan? Tak ada. Tak ada apa-apa kesudahan muktamad daripada pergaduhan ini. Yang menang hanya DAP. Bak kutih jadi makanan warisan, sekolah vernacular kekal. Jadi apa semua yang berlaku ni? Sandiwara, wayang kulit. So UMNO nak tunjukkan kepada orang Melayu, dia bukan sekadar duduk di dalam kerajaan tanpa memperjuangkan hak orang Melayu. UMNO nak tunjukkan, DAP nak tunjukkan bahawa dia dah membawa kemajuan buat sekarang ni lebih adil. Bak kutih boleh jadi makanan warisan dan dia pertahan sekolah Cina. Ini adalah permainan tradisi antara parti Melayu dengan parti bukan Melayu untuk masing-masing memikat pengundi yang bagi parti mereka. Kalau orang Melayu dia nak pikat parti Melayu, dia nak pikat orang Melayu, DAP dia nak pikat orang Cina dan sebagainya. So this is all wayang kulit. Ini permainan sandiwara ni dah dilakukan dari dulu, termasuk oleh UMNO dan MCA. Kadang-kadang UMNO dan MCA dari dulu lagi dia gaduh, pura-pura gaduh. Dia selalu guna periksa UEC sekolah Cina. MCA perjuangkan periksa UEC, UMNO menentang. Lepas tu pilihan raya, lepas tu lupa. Lepas tu nak dekat pilihan raya sekali lagi periksa UEC ni jadi isu. UMNO menentang, DAP MCA perjuang. Kadang-kadang MCA dengan DAP untuk sementara mereka sependapat. Masing-masing nak pikat undi orang Cina. Habis pilihan raya lupa. Ada tak kesudahan masa zaman Barisan Nasional isu periksa UEC? Tak ada.
Cuma isunya dilambung-lambung. Kalau mereka selesaikan isu, tak ada lagi modal untuk parti memainkan isu perkauman. Tak ada modal. Jadi isu tu sentiasa tidak akan diselesaikan dan sentiasa jadi bahan perjuangan. Sekolah vernacular ni dah jadi bahan perjuangan dah berdekat lamanya. Lama dah. Sepatutnya negara kita berbilang bangsa. Kalau kita nak menuju ke arah satu bangsa Malaysia, macam mana boleh ada sekolah vernacular? Mudah aja. Tapi adakah ianya akan diselesaikan? Tidak ada. Tidak akan diselesaikan. Kerana kalau diselesaikan, tidak ada modal dah. DAP tidak ada modal. MCA tidak ada modal. UMNO pun tidak ada modal. So, menjawablah kepada pihak yang minta saya ulas, pada pandangan saya ini wayang kulit. Dan mengapa tiba-tiba dia pemainkan isu ni? Lazimnya isu ni dimainkan dekat-dekat dengan pilihan raya. Jadi itu tanda soal. Sekarang ni kalau ikut betul PRU 16 lambat lagi. PRU 16 pada paling awal ya, ataupun paling lewat lah 2027. So ini 2024 tapi isu-isu ni sudah dimainkan. So mengapa? Adakah kerajaan takut akan tumbang dalam masa terdekat? Saya tak tahu. Tetapi isu-isu ni dilambung-lambung dan tidak akan ada penyelesaian. Semuanya sandiwara. Yang paling lawak, UMNO sekarang ni tidak ada local standby, tidak ada hak untuk perjuangkan isu ni kerana dia sudah gadaikan maruah. Dia sudah duduk dalam sekapal dengan mereka yang terang-terang memperjuangkan isu-isu yang tidak menghormati prinsip asas perlembagaan persekutuan dari sudut kontrak sosial berhubung dengan status negara ni yang bukannya sekular, iaitu negara di mana agama Islam adalah agama persekutuan, ada hak istimewa dan sebagainya. Majoritinya orang Melayu, dia tidak hormat benda ni. So bila dah duduk sekapai, kemudian anda perjuangkan, memang jadi lawak lah. So we know UMNO is trying to cuba pengaruh orang Melayu. Tapi kalau di luar sini orang Melayu semua tahu dia jenuh, dia meluat dengan UMNO. So nampaknya ini langkah terdesak. Pilihan raya lama lagi. So mengapa tiba-tiba isu-isu ni dimainkan? Barangkali nak alihkan perhatian daripada keadaan ekonomi yang dah melarat. Pelabur asing jual ekuiti pelaburan ditarik keluar, ya, ekspor merudum, teruk keadaan negara kita, ya? Dan kita tidak ada jalan penyelesaian konkret yang telah diisytiharkan oleh kerajaan. Dasar yang konkret, cuma kata-kata yang tidak menepati laporan-laporan. Kata-kata kononnya ringgit akan sampai 4.5 pada hujung tahun dan sebagainya, yang tidak menepati kajian-kajian dan sebagainya. Tetapi langkah-langkah dasar-dasar konkret tidak pernah diumumkan. Adakah ini untuk mengalihkan perhatian? Mungkin, tetapi saya rasa lebih dari itu. Saya rasa kerajaan dah khawatir, dah takut mungkin berlaku ketidakstabilan, ya? So wayang kulit lah semua ni, ya? So saya harapkan anda lari dari isu ni dan fikirkan benda lain, fikirkan isu rakyat. Jangan fikirkan benda bak kutih dan sekolah vernacular yang sengaja ditimbulkan. Dan kemudian mereka akan gaduh, mereka akan naikkan semangat anda, kemudian isu tu akan berkubur. Ini isu perkauman sebenarnya, ya. So fikir-fikirkanlah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.